Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sebagaimana biasa setiap hari Isnin jam 9.30 malam di page Ustaz Amir Halal, kita adakan diskusi isu-isu halal terkini yang berkenaan dengan isu-isu dan juga apakah kepentingan dan juga apakah ilmu yang harus kita tahu, sama ada dari sudut syariahnya atau juga dari sudut yang teknikalnya, ya. Jadi alhamdulillah kepada sahabat-sahabat maya kami, ya, yang berada di luar sana yang setia dengan kami ini, setia dengan Ustaz Amir Halal ini, dapatlah sekiranya anda share, anda kongsikan, bukan tekan butang share tu, kongsikan, juga anda tag lah kepada sahabat-sahabat kita, sekurang-kurangnya ada 10 orang lah. Cuba tag lah, jangan setakat share saja. Cuba tagkan mereka ini, kadang-kadang mereka ini tidak sedari, ya. Tak sedar, jadi mereka ni perlu kejutkan. Jadi kaedah kejutnya dengan tag lah kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan share-nya itu, dengan tag-nya itu merupakan satu jariah juga, akan dinilai sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Sebagaimana biasa pada malam ini masih lagi dibawakan khas oleh McDonald Malaysia, yang mana McDonald pada malam ini memberikan saya memberikan saya nasi lemak McD, nasi lemak McD, kan, dengan ayamnya, gambarnya, dan kat dalam ni dengan bungkusan yang begitu cantik, boleh buat souvenir ni. Dalam ni saya lihat ada telur, ada telur, ya, ada ikan bilis, macam nasi lemak, macam nasi lemak, yang saya dah makan tadi, sedap. Jadi kepada orang yang tak perlulah kita nak beratur sebagainya, pergilah kepada drive thru, order nasi lemak McD, dan juga seperti biasa air ni air yang setiap Isnin saya akan minumlah air McDonald ni, ya. Jadi kepada sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana, kalau nak rasakan nasi lemak bersama dengan air ni, pergilah kepada restoran McDonald yang berdekatan dengan anda, insya-Allah, ya. Baik, kalau kita lihat pada malam ini, ialah kita bawakan kepada anda tentang tajuknya untung ada logo halal, kan. Untung ada halal. Adanya logo halal ni sama ada untung ke rugi. Ada untung ke rugi. Jadi nak membincangkan perkara ini, kita bawakan orang kuat halal di McDonald. Orang kuat halal di McDonald. Siapa lagi kalau kata Puan Ros Dalina Ibrahim, Senior Manager Halal Affair Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd, juga dikenali sebagai McDonald. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, kan. Orang McDonald ni memang dia sihat hari-hari makan McD ke? Macam mana Kak Ros? Boleh lah. Kan, orang yang duduk di kedai, orang yang duduk di restoran, nanya hari-hari je dia akan merasai McD ni. Terutama kepada nasi lemak ni, ya.
Nasi lemak tadi tu kalau kata di McD Indon ke, McD Singapura ke, McD di US ada tak? Tak ada Ustaz, dia Ada. kalau menu-menu macam ni dia ikut negeri masing-masing, negara masing-masing. Oh. Jadi ikut consumer punya preference lah. Maknanya itulah keistimewaannya kita rasa lidah Malaysia lah kan. Malaysia ada Ya, betul. orang Malaysia ni memang kalau dia tak kena nasi lemak tak sah. Malam pun juga kena juga nasi lemak. Jadi yalah orang duk kenal McD kan. Kalau pergilah mana-mana pun semua tentang McDonald. Jadi kalau kata Kak Ros boleh kongsikan dengan kita sikit tentang bagaimana sejarah McD boleh sampai ke Malaysia, bagaimana McD dia begitu komitmen sejarah halal tu. Jadi kepada sahabat-sahabat yang berada di luar sana, kalau nak memberikan sebarang pertanyaan, nak komen yang nak mencadangkan, boleh berikan cadangan, termasuk juga kepada sahabat-sahabat kita yang dari syarikat lain juga jadi kalau kata nak berikan pandangan boleh, apa untungnya halal ni Jadi sebelum tu kita tengok ramai jugalah sahabat-sahabat kita yang lain yang ada Baik, okey Kak Ros. Jadi sejarah juga bagaimana McD boleh sampai Malaysia ni. Gitu. Okey, sejarah dia. Kalau nak cerita pasal halal tu satu hari satu malam pun mungkin tak habis Ustaz. Jadi saya rekaskanlah. Kami membuka restoran pertama di Malaysia pada tahun 1982. Iaitu restoran McDonald's Bukit Bintang. Itu restoran pertama kami lah. And then kami sekarang as of hari ni lah kita ada lebih kurang 305 outlet. 305 outlet? Ya. And then kita apa dia Ustaz? Sabah Sarawak ke? Termasuk Sabah Sarawak. Ya, betul. Lepas tu kita sekarang dipunyai oleh syarikat kita Lion Horn, dipunyai oleh Reza Group, satu entiti daripada Arab Saudi. Jadi semenjak tahun 2017 kami dipunyai oleh tuan punya yang beragama Islam lah. Jadi Islam lah. Yang tu nak kena clear sikit. Maknanya sekarang ni adalah Gerbang Alaf kan? Gerbang Alaf ya. Dia kepunyai oleh orang Islam 100% 100% kepunyaan orang Islam ya. Reza Group daripada Arab Saudi. Jadi sejak itulah kami mula membayar zakat semula sebab sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat perniagaan. Jadi kalau ikut sejarahnya kami mendapat CJ halal dari tahun 1990. Kalau tak salah saya CJ pertama kami dapat pada bulan Februari lah 1990. Jadi masa tu kalau ikut masa tu asal dah dapat CJ halal, okeylah tu masa tu tak ada sangat kita buat pemantauan ataupun buat halal awareness semua tu kan. Cuma dah dapat CJ halal, kami ni consider lebih bernasib baik sebab sistem toyiban kami tu memang dah ada dan memang diakui salah satu daripada yang terbaik di dunia, iaitu dari segi keselamatan makanan dan kebersihan. Jadi dengan nak masukkan keperluan syariah tu tak adalah susah benar. Jadi sebab sebelum dapat CJ halal pun memang kami pastikan bahan mentahnya tidak ada yang melibatkan benda haram. Dan juga menu pun kita gunakan menu yang standard, tak ada yang berkaitan dengan nama yang menu yang tak halal lah ya. Seperti kita instead of kita letak hamburger, kita letak beef burger. Jadi itu yang memudahkan lagi proses permohonan kami. Jadi lepas tu semenjak tahun 2000 JAKIM banyak menekankan mengenai halal assurance system. Jadi pada tahun 2013 kami mewujudkan Internal Halal Committee dan juga melantik 2 penasihat syariah lah untuk membantu kami mewujudkan HAS di mana HAS ni kami bina berdasarkan
sistem taujiban yang kami ada. Jadi kami harmonikan kedua-dua sistem ni menjadikan satu sistem yang lebih padulah untuk memastikan kami memenuhi keperluan syariah dan juga kebersihan dan keselamatan makanan. Tapi apa-apa pun walaupun sudah ada hal semua, setiap tahun kami akan cuba mencari ilmu baru untuk menambah baikkan sistem kami dengan belajar daripada industri-industri lain, syarikat-syarikat lain yang mempunyai sistem halal yang lebih kompeten dan lebih baik daripada kami. Dan alhamdulillah dengan komitmen management kami, kami dapat mewujudkan satu sistem yang kami rasa agak bagus. Dan kalau Ustaz tahu pun kami jemput Ustaz mengajar itu kan, MD kami committed kan duduk dalam kelas tanpa bergerak-gerak, betul tak? Betul. Payah kita nak mencari seorang MD kan, managing director yang betul-betul duduk daripada pagi sampai petang tu. Pagi sampai petang, dia memang commit betul kan. Jadi kalau kata MD yang sebegini, kita yakin juga memang percayalah. Jadi komitmen tu akan sampai ke bawah lah kan. Itulah sedikit mengenai halal kami. Maknanya telah lama 1990 bermula. 1990 dapat sijil halal. Dan dapat sijil sampai dah sekarang, yalah kalau kita lihat dah berapa puluh tahun kan. Yalah daripada restoran 40 sampai sekarang 300 lah. 300 lebih. Dan juga yang paling utama, satunya orang Islam keluar zakat, adanya sistem yang baik kan. Sebab tu kalau kita tengok komen-komen yang ada ni semua, dia kata yang nak dapat kupon. Kan dia belanja free kupon kan, insya-Allah. Maknanya minggu depan insya-Allah ada. Minggu depan ada. InsyaAllah. Kalau nak minggu depan ada untuk kita akan hantar free kupon. Siapa yang jawab untuk minggu ni, kita akan tengok dululah. Kita akan tengok. Dan juga dia kata, "Hi my lovely boss." Kan, maknanya ada anak buah Kak Ros ni. Jadi juga kepada semua anak buah Kak Ros, sila type nombor 1 ataupun juga siapa yang memang daripada MACD, dia sila type nombor 1. Yang ni Ustaz tajuk gapo ya. Malam ni tajuk dia adalah untung ada halal. Untung ada halal. Maksud jugalah daripada Nurul Sazwana. Jadi semua yang inilah. Okey, baik. Kalau kita lihat apa untungnya ada halal ni? Apa untungnya ada halal ni? Juga apa pandangan Kak Ros tentang logo Halal Malaysia? Setakat ini kita kata bahawa halal ni masih lagi bersifat sukarela, tak wajib. Tapi apa kelebihan? Okay, kalau ikut pengalaman kami logo Halal Malaysia ni amat dikenali dan diyakini oleh negara-negara yang luas, yang luar daripada Malaysia seperti Middle East. Sebab kami pembekal kami banyak kami bantu supaya menjadi pembekal regional. Jadi bila contohnya McDonald's di Middle East, bila dia nak produk, bila dia nampak logo halal JAKIM, dia terus confident nak beli daripada pembekal kami. Jadi kami nampak kelebihan logo halal Malaysia tu di luar negara. Jadi lagi satu sebab alasan yang dia bagi adalah halal logo kita ni terkawal, dikawal oleh kerajaan. Jadi tidak ada badan-badan yang mana-mana saja boleh keluarkan sijil halal. Sebab tu dia rasa lebih confident dengan logo halal JAKIM. In fact kalau dekat Arab Saudi, restoran di sana kalau dapat tunjuk logo halal JAKIM tu, consumer pun lebih confident nak masuk. Kadang-kadang dia guna, contoh dia pembekal kami McFood banyak menghantar produk protein ke McDonald's Middle East. Diorang kalau boleh nak letak logo halal McFood tu yang ada JAKIM tu dekat pintu restoran. Jadi itulah keistimewaannya halal logo Malaysia di luar negara. Tapi di Malaysia ni belum rasa ada confident yang sebegitu yakin dengan JAKIM lah kalau ikut perkembangan semasa. Ya. Orang kata orang luar negara lebih yakin lagi kan daripada orang Malaysia ni. Saya semua lah sebut, saya kata Tok Bomo di
kampung tu orang tak pergi jumpa, orang daripada luar nak mari jumpa tak berapa ni. Ginilah orang kata di halal ni orang Malaysia buat dak ya, tapi bila ada di memang masih di iktiraf lagi kan. Gitu. Baik. Ada juga 2-3 soalan yang di sini Karos. Dia kata okey, Rizwan Has ni. Puan Ros Puan Ros, bagaimana halal talent atau halal practitioner dalam Gerbang Alaf Sdn Bhd ini menggerakkan ekosistem halal? Ada buat ke sistem ni? Halal talent? Halal talent, ya kita ada buat, tapi kita lebih banyak kepada membantu dari luar, di mana kami ada membantu menaikkan lagi halal training untuk staff, dan juga membantu bekerjasama dengan dari luar seperti Halal Academy yang mewujudkan latihan halal. Jadi kami membantu mewujudkan tempat training untuk halal tersebut. Jadi kami ada penempatan lah untuk trainer-trainer daripada akademi yang melatih latihan halal. Maknanya memang MACD buat banyak membuat juga membantu kepada halal talent ni kan. Ya, penempatan dia dan juga kurikulum halal tu kami juga membantu supaya menaikkan lagi kurikulum halal yang sedia ada dalam skim yang sekarang lah. Ya. Maknanya bukan setakat jual burger, bukan setakat jual air saja, tapi membangunkan individu ini supaya mengetahui tentang halal. Itu juga kita lihat ada roh halal yang telah ditiupkan oleh McDonald kepada staf, kepada pekerja dia. Jadi ini juga sebagai dakwah halal lah. Okey, ada yang kata Zul Hakimi Sabri mohon buka MACD dekat Kuala Berang. Kuala Berang Terengganu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada ke? MACD tak ada ke Kuala Berang? Tak ada. Pergilah Kuala Terengganu. Lepas ni maknanya MACD kena buka lah di Kuala Berang ni. Ganu Kuala Berang. InsyaAllah. Dan juga Fakri Izaridah Rasul, steady. Fakri Zakaria, Nina Arina kata syabas Puan Ros dan tim banyak membantu MACD Malaysia membangun halal bagi syarikat yang seluruhnya menyumbang kepada pembangunan halal negara. Itu Nina Arina lah ya. Khairuddin Muhammad Khalid. Khairuddin kata apa ni? Khairuddin kata Assalamualaikum, saya ex KFC. Saya ex KFC tapi sejak dari dulu memang kagum dengan kaki tangan MACD. Attitude mereka memang lain dan eager untuk jadi yang terbaik. Banyak pujian yang diberikan kepada terima kasih. MACD ya. Baik. Daripada Amin Rashid. Amin Rashid kata Assalamualaikum Kak Ros. Ni kita punya sahabat-sahabat kita lah ni. Boleh kongsi pengalaman bagaimana cara nak atasi isu viral dan boycott? Macam mana? Boleh ke Kak Ros? Itu selalu soalan cepu mas lah. Selalu tanya pasal viral. Cepu cemah. Okey, kalau nak ceritanya bagaimana cara ni sebenarnya lebih kepada kita sendiri kena keluar bercerita tentang produk kita, tentang company kita supaya orang confident. Maknanya kita keluar bercerita pasal halal kita, itu yang kami lakukan, dan supaya bila ada soalan-soalan, bila ada isu-isu viral ni keluar, instead of kita yang defend, bila orang dah confident dengan kita punya produk, InsyaAllah orang-orang luar daripada McDonald's, contohnya orang-orang luar daripada McDonald's yang akan backup kita bila ada isu viral. Itulah yang lebih banyak bercerita, lebih banyak promote kita punya halal lah pada masyarakat.
maknanya nak kena yakinkan kepada orang, kena buat halal awareness program, ya. Termasuk jugalah Mac ditaja saya punya program ini kan. Lebih kepada nak meyakinkan kepada orang lah kan. Yang kata kalau kita nak tunjukkan kebaikan pada orang, dia kena berkawan jugalah dengan orang. Antara contoh apa yang kami buat untuk meyakinkan meyakinkan pengguna berkenaan dengan halal kami, contohnya satu, kami ada grassroots team iaitu pasukan akar umbi yang akan keluar ke masyarakat buat sesi penerangan berkenaan halal kami. Kami jumpa stakeholder yang terdekat lah, seperti pergi universiti, pergi ke majlis agama, bercerita pasal halal kami. Sebab kalau seorang kita dah convince, dia akan balik ke rumah cerita pada saudara-saudara yang lain lah. Jadi itu antaranya. Keduanya, kami gunakan sebanyak boleh logo halal yang kita dapat tu, yang kita dah usaha apply. Jadi kita gunakan logo halal tu sebanyak mungkin dalam semua komunikasi kita. Tapi mengikut syarat yang ditetapkan oleh JAKIM lah, tak bolehlah business card pun nak letak halal logo kan. Ya, betul. Jadi selain daripada itu, kami buat video halal, especially produk-produk yang selalu diviralkan tidak halal. Kami buat video halal dan kami cerita intisipati produk tersebut lah, bagaimana dia diproses dan segalanya. Dan kami masukkan dalam YouTube. Selain daripada itu, staff-staff juga kami sentiasa adakan kelas kesedaran halal supaya bila dia bercakap pasal halal, dia considered sebagai duta McDonald, boleh bercerita berkenaan halal McDonald pada customer dengan yakin lah, ya. Dan selain daripada itu, kami juga ada juga membuat, kami panggil store day, di mana pelanggan ataupun siapa-siapa boleh masuk ke dalam McDonald melihat proses pembuatan burger kami. Itu boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh kami. Kami ada juga universiti yang minta melawat, jadi kami akan benarkan mereka masuk daripada freezer, chiller hinggalah burger tu keluar ke restoran, diorang ke pelanggan, mereka akan nampak seluruh proses yang kami buat. Maknanya kalau nak tengok betul-betul, pergilah kan. Boleh tengok masuk lah, lihat dengan mata sendiri. Okey, daripada Wazin, salam, Mac ada banyak cawangan dan franchise. Adakah permohonan logo halal mereka berbeza atau semua di standardize kan? Oh, sama, semua di standardizekan. Application semua datang daripada ibu pejabat. Dan kami yang buat application lah, permohonan dia. Sebab kalau ikut compliance untuk restoran berangkai, memang ibu pejabat yang akan buat permohonan untuk franchisee. Itu pun juga disyaratkan oleh pihak JAKIM ya, dalam prosedur pun sebut kalau restoran berangkai yang berada di setiap negeri, maka permohonan itu dibuat oleh HQ lah. HQ. Dia akan standardiskan semua sekali ya. Okey, Rizwan, Zakini Halal Malaysia, so kita tidak boleh mencela makanan yang tidak disukai. Ya. Dan soalan daripada Amin, kawan kita ni, Amin. Salam Ustaz, Waalaikumsalam, dan juga Puan Rus nak tanya apa hubungan Mac Food dan McDonald? Semua Mac belaka ni. Sebab dia ni orang Kelantan ni dia panggil Mac. Mac lah, Mac Rus. Mac Rus lah. Apa hubungan Mac Food dan McDonald dan Mac Rus? Apa hubungan? Okey, antara McDonald's dengan Mac Food tak ada kaitan apa-apa, cuma McFood ialah pembekal utama kami untuk protein lah ya. McFood ditubuhkan untuk menjadi pembekal McDonald's. Itu saja hubungan dia. Maknanya McFood orang lain tapi dia sebagai pembekal utama kan? Ya. Betul. Okey, kepada McDonald Okey, Hafiz, Arifin, hai semua, dan juga Muhammad Faizul. Alhamdulillah saya
masih lagi bekerja dengan tim MACD Petronas MR2 Tepung. Muhammad Faizul kot. Okey. Kemudian soalan daripada, banyak pula soalan malam ni Kak Ros. Tak sempat nak bercerita. Cerita, tak apalah, kita raikan kepada sahabat, tak apa. Puan Rozi ni, Puan Rozi, sahabat kita ni. Alhamdulillah, tahniah kepada warga MACD atas komitmen halal pada semua peringkat di syarikat, semoga menjadi role model kepada MACD di negara yang lain. Soalan, adakah kes daging import yang hangat diperdebatkan mempunyai impak kepada permintaan atau jualan burger yang berasaskan daging lembu? Satu. Yang kedua, adakah SOP recognize foreign halal CB? Maknanya badan halal luar negara akan mempengaruhi sistem dengan proses pembekalan bahan-bahan ramuan MACD. Macam mana Kak Ros, boleh? Okey, untuk soalan pertama tu, alhamdulillah tak ada impak yang besar kepada kami sebab kami memang rasanya consumer dah confident dengan halal produk kami sebab bila kami beli barang pun kami hanya membeli daripada pembekal. Kalau produk tu diproses di Malaysia, kami hanya membeli yang daripada pembekal yang mempunyai sijil halal JAKIM. Dan kalau dari luar negara, kami hanya membeli produk daripada produk yang mempunyai sijil halal JAKIM dari bukan produk yang mempunyai sijil halal dari CB luar negara yang diluluskan oleh pihak JAKIM lah. Ya. Sebab tu kami rasa tak ada kerisauan ataupun keyakinan yang produk kami, daging kami tu ada masalah sebab kami import pun direct, pembekal kami import direct dan segala proses daripada pelabuhan hingga ke kilang adalah dihandle oleh Macfood. Yeah. Oh, maknanya kesimpulannya tak memberikan apa-apa kesan tidak memberikan apa-apa kesan kepada McDonald. Yalah, lihat sama ada yang ada pun sebab orang lagi yakin, orang lagi yakin kepada logo halal dan dia nama MACD sendiri kan. Jadi kalau ke sini masuk dekat SOP recognize body tadi, itu pun dah pun dijawab oleh Kak Ros kan, soalan yang kedua tu sebab ambil pada daging yang diiktiraf, yang diluluskan oleh DVS dan juga JAKIM. Kemudian Nazihan Idris, balik kampung mesti pergi di Jalan tu. Dia ni orang kampung saya, Kak Ros, sebab saya memang duduk di Jalan tu. Jadi insyaAllah nanti saya balik, orang saya balik Jalan tu, saya akan pergilah kepada di Jalan tu insyaAllah. Termasuk juga kepada sahabat saya Nur Azlan Muhammad. Nur Azlan sahabat karib saya lah ni, juga daripada Jalan Tut dan juga Teluh. InsyaAllah dia kata terbaik berkongsi malam ni dengan McDonald. Okey, sebelum masuk kepada soalan Amin ni, saya nak pergi juga soalan kita lah, kalau tak nanti tak habis soalan kita ni. Betul. Okey, kalau kita lihat yalah tentang apa kelebihannya Kak Ros tentang ada sijil halal, ada logo halal dengan yang tak ada sijil halal. Mungkin juga sebelum tahun 1990 tak ada sijil halal, kemudian adanya sijil halal. Atau juga restoran, yalah kita lihat orang duk mencari yang ada logo halal. Jadi apa kelebihannya? Kelebihan dia, bila ada sijil halal ni bermakna kita memenuhi keperluan semua kaum lah dekat Malaysia, iaitu halal dipatuhi oleh orang Islam dan kebersihan dan keselamatan makanan untuk mereka yang bukan Islam. Jadi nak kata untung memang untung kalau ada sijil halal ni, tetapi yang lebih untung yang lebih utama, sijil halal memberikan keyakinan yang tidak berbelah bagi kepada pelanggan yang beragama Islam lah. Mereka lebih yakin untuk masuk ke premis kami dan menikmati menu kami lah. Sebab kalau kita tak sebab kalau kita tak ada logo halal tu, mungkin consumer yang Islam mungkin tak berapa confident sebab McDonald's kan di luar negara tidak halal, di Malaysia
halal. Jadi kemungkinan persepsi itu akan menyebabkan mereka tak confident lah nak masuk ke McDonald's Malaysia sebab tak ada logo halal. Betul. Jadi adakah kalau saya kata McDonald di setiap negara ni kita tak boleh samakan dengan McDonald di Malaysia yang halal? Contoh kita boleh, kata pergi McDonald Thailand, McDonald Cambodia, McDonald di UK, kita tak boleh kata bahawa di sana juga halal kan? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Cuma yang saya boleh bagi tahu yang semua outletnya halal, 100% halal, McDonald yang halal di luar negara, yang 100% halal ada beberapa negara lah. Pertamanya Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Itu sajalah yang Arab Saudi lah, yang dekat Middle East. Arab Saudi semua halal. Dan yang lain tu yang dekat UK semua tu kita kena tengok dekat pintu dia lah. Ada dekat UK yang halal, jadi dekat pintu tu akan tulis dia halal lah. Itu saja. Tapi apa-apa pun dia tak boleh sama lah. Kalau ada kejadian di luar negara tidak boleh disamakan dengan McDonald's Malaysia lah. Ya. Sebab bila kita halal, walaupun spesifikasi produk tu mungkin sama, sebab kalau ikut sistem McDonald's, kalau kita makan Big Mac di UK berbanding dengan makan Big Mac di Malaysia, sepatutnya tak ada perbezaan. Jadi apa yang kami buat ialah kami pastikan pembekal menepati spesifikasi itu dengan menggunakan ramuan yang halal. Itu saja yang kami lakukan. Tapi bila makan tu patutnya rasanya tak ada beza, sama. Big Mac di UK rasanya tetap sama seperti Big Mac di Malaysia. Maknanya dia punya rasanya sama tapi ramuannya berbeza kan? Berbeza, ya betul. Jadi kepada peminat-peminat McD di mana juga anda berada, kalau McD di Malaysia okey lah. Kadang-kadang kita lah yang sentiasa keluar negara, macam juga kami dulu sebelum PKP memang kerap keluar. Antara tempat yang nak beli air sebagainya, kalau setakat air ni ialah kan kita akan belilah di McD. Tapi kalau burger nak kena lihat sama ada halal ke tak. Yang tu nak kena lihat betul-betul lah sebagaimana yang Kak Ros sebutkan tadi ya. Baik. Sebab Ustaz kalau dia tak ada di luar negara tu, kalau dia tak ada halal logo, kalau dia tak ada tulis halal, sepatutnya kita tak boleh makan lah, sebab pagi dia akan jual bacon, jadi dah bercampur pencemaran silang halal lah, haram dengan halal, jadi semuanya haram lah kat dalam restoran tu. Selalu persepsi kita boleh makan filet sebab ikan, boleh makan fries sebab fries, tapi kita kena tengok minyak yang dia masak fries tu minyak apa, filet tu sos dia pakai tu sos halal ke tidak. Itu yang kita kena perhatilah bila pergi ke luar negara. Yelah kan, kalau kata memang dia buat filet fish filet tapi minyak sama, bekas sama dengan bacon, ham. Sebab tu di Malaysia dia tak boleh sebut beef bacon. Beef bacon tak boleh, walaupun beef hamburger tak boleh sebab semua tu kan. Sebab tu kat Malaysia kita panggil beef burger. Bila saya buat video yang saya upload dalam YouTube saya, Ros, bila saya kata hamburger tak boleh, beef bacon tak boleh, dia kata bahawa babi Ustaz kan. Kita kata tak boleh, nama tu tak boleh, maka ditukar. Itu adalah syarat yang diberikan oleh pihak JAKIM lah ya. Okey, saya nak ambil soalan daripada Cik Amin kita ni. Alhamdulillah Cik Amin. Saya tanya hubungan dan McD sebab setakat sekarang hampir 1,500 raw material telah dihantar ke lab Halvac. Lab Halvac untuk alat test. Setakat ini semuanya 100% negatif contaminate porcine.
termasuk McFood dan juga McDonald. Yang ni maknanya Cik Amin dia nak promote lah dia punya lab dia ni yang buat test, maknanya 100% negatif. Sekarang ni orang suka positif ke orang suka negatif? Sekarang ni orang takut negatif, orang takut positif kan. Positif, biasanya orang suka positif. Okay. Jadi kalau kata nak hantar produk, hantar apa pun, hantarlah antaranya lab yang diuruskan oleh Cik Amin. InsyaAllah nanti kita akan panggil lah Cik Amin berkongsi pula dengan kita nanti. InsyaAllah. Ini boleh. Kemudian Aida Sofia, Alhamdulillah. Azman. Okay. Nina Arina, Alhamdulillah. Good to hear this. Tahniah juga Cik Amin dan juga Lebaik. Okay. Ni soalan daripada sahabat kita ni, Kak Ros, Cik Syukri Ibrahim, Fadil Ustaz Syukri Ibrahim ni, soalan dia. Assalamualaikum Kak Ros. Nanti minta soalan Syukri Ibrahim ni. Adakah semua branch MACD mempunyai pensedia halal dan bagaimanakah jawatan kuasa halal dalaman bertindak dalam memastikan status halal itu terpelihara? MACD sedap, nak kupon MACD. Itu hashtag dia. Nak kupon PNTP lah. PNTP, kalau nak kupon PNTP. Okey, macam mana Kak Ros? Okey, buat masa ni semua, Alhamdulillah, semua branch kami mempunyai CJ halal. Mungkin kecuali 2-3 restoran yang baru dibuka tapi sudah dalam proses permulaan halal. Jadi bagaimana kami memastikan pematuhan halal dipatuhi di semua outlet dengan cara mengadakan atau menjalankan internal halal audit, di mana kami melatih semua kaki tangan kami proses bagaimana menghadapi audit JAKIM, dan juga audit juga akan dijalankan oleh operation consultant, di mana operation consultant ni dia menjaga lebih kurang 5 hingga 6 outlet setiap orang. Jadi diorang akan diwajibkan untuk melakukan audit halal dalaman setiap bulan satu outlet, dan follow up akan dilakukan oleh internal halal audit. Setiap bulan semua OC mesti melakukan internal halal audit satu restoran setiap bulan, dan tiap-tiap audit ni follow up-nya akan dilakukan oleh internal halal committee. Selain daripada operation consultant yang buat audit, internal halal committee akan follow up audit restoran tersebut juga untuk memastikan semuanya comply kepada keperluan halal. Okey. Itu yang internal halal audit atau internal halal committee yang buat kan. Lalu dalam hal ini inilah yang disebut sebagai halal built-in, maknanya daripada dalaman pihak juga kena buat cross audit, kena buat juga checking di setiap outlet sebagaimana yang Kak Ros sebutkan tadi kan. Ya, betul. Baik, saya ambil Khairul Radi. Assalamualaikum Ustaz Zamri dan juga Kak Ros. Dari segi halal macam mana yang diperkatakan di Malaysia? Okey, dikatakan Malaysia, adakah penyediaan makanan patuh mengikut dari segi Islam? Maksud saya dari segi penyembelihan daging, itu memang confirm kan. Jadi saya nak kaitkan juga bagaimana MACD meyakinkan kepada pihak pengguna bahawa semua produk-produk, semua bahan ramuan yang digunakan oleh MACD ni adalah halal. Bagaimana nak meyakinkan pengguna? Sebab yalah kalau kita lihat viral hari ni, tular hari ni, bagaimana MACD nak yakinkan? Itu yang seperti saya cakap tadi, kita kena sentiasa bercerita yang produk kita halal, tunjuk bukti yang produk kita halal. Itu aja cara yang paling afdal lah saya rasa, sentiasa bercerita tentang kehalalan kita. Iklan dan juga memberi tahu kepada orang tentang status halal kan. Dan juga kena juga rujuk kepada website halal, FB halal,
termasuk juga lah page Ustaz Amri Halal kan. Yang tu kena pastikan. Baik, soalan daripada Puan Rozi lagi. Soalan dua tadi, maksud saya apakah persediaan soalan nombor 2 tu. Apakah persediaan MACD sekiranya SOP dikenas foreign halal CB tersebut menjadikan CB yang sedia ada tidak dapat memenuhi keperluan SOP tersebut dengan kadar segera. Secara sekilas pandang, draft SOP tersebut mempunyai banyak keperluan yang perlu dipatuhi. Mungkin juga di sini yang saya dapat, jika berlakunya, katakanlah ambil daging daripada Solia, katakanlah CBA berlaku ketidakakuran. Jadi bagaimana MACD bertukar pula supplier? Adakah ada 2-3 supplier ke atau satu saja portal supplier? Hanya ada CBA je lah. Okey, kita memang akan ada contingency plan. Kita tak boleh nak depend dekat satu supplier sebab kita tak tahu kejadian yang mungkin akan berlaku di masa depan. Jadi tiap-tiap pembekal kami akan ada pembekal A, pembekal B. Jadi semua pembekal ni akan memang mempunyai CJ halal yang diakui oleh pihak JAKIM lah dan juga DVS kalau berkenaan dengan daging. Okey. Okey, daripada Rosalina Sabar. Okey, nak tanya dari segi logistik. Adakah lori McFood juga didaftarkan halal? Logistik. Okey, kalau logistik kami ialah Havi ya. Kalau logistik kami McFood bukan logistik ya, McFood manufacturer. Okey. Jadi McFood memang sudah mempunyai sijil halal JAKIM, jadi sudah pasti lorinya pun akan jatuh pada halal. Ya, jadi tapi kalau dari segi logistik kami ialah Havi. Jadi dia logistik kami juga mempunyai sijil halal. Jadi untuk memastikan rantaian bekalan halal kami tidak terputus, kami pastikan produk daripada pembekal hingga ke logistik hingga ke restoran adalah halal. Jadi kami mempunyai tiga logistik dan gudang di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ketiga-tiganya mempunyai sijil halal JAKIM. Ya, dan kalau ikut proses kami, pembelian berpusat di mana semua pembekal tidak akan pergi ke outlet tapi menghantar produk ke logistik dan pergudangan kami, dan logistik dan pergudangan kami yang akan menghantar produk ke outlet untuk memastikan rantaian halal kami tak terputus lah. Begitulah cara kami memastikan rantaian bekalan kami tidak putus. Okay, maknanya bukan setakat bahan ramuan itu saja halal, tapi pengangkutan, warehouse juga ada saja halal. Jadi itulah nak jaga integriti halal ya. Nak jaga integriti halal termasuklah pengangkutan, warehouse, semuanya itu disebut sebagai halal supply chain. Rantaian makanan halal hendaklah dikawal oleh pihak McDonald's. Sebab JAKIM dan juga JAIN hanya tengok memberikan sijil halal kepada warehouse, memberikan sijil halal kepada manufacturer, memberikan sijil halal kepada pengangkutan. Jadi yang nak memantau 24 jam itulah tugas yang kami letakkan ke atas internal halal committee. Itu jugalah tanggungjawab yang diberikan kepada mereka ini ya. Baik, Syukri. Syukri lagi. Adakah MACD terlibat dengan isu penggunaan ramuan GMO? Adakah? Ini soalan-soalan Syukri Bahim ni macam-macam. Dia nak tanya ni. So far rasanya kami tak ada guna bahan GMO. Okey, maknanya tak perlu risau tak perlu risau sebab GMO tidak digunakan. Kalau guna pun kena pastikanlah daripada sumber yang halal. Sumber yang halal kan. Daripada Nina, nampaknya Syukri Bahim berpegang pada kata-katanya untuk bertanya soalan pada Puan Ros. Ini sudah berlaku ni.
Dan juga termasuk juga kepada sahabat saya Ustaz Syahrizan Daud Aturabi yang sempat juga singgah. Terima kasih banyak kepada Afadil, tuan guru kita Ustaz Syahrizan, insyaAllah. Jadi kalau kata bolehlah pergi ziarah, pergilah kepada MACD, bolehlah makan MACD kot Ustaz, boleh insyaAllah. Baik, okey, satu lagi orang yang duk tanya ni ialah tentang zakat. Tadi Kak Arif dah sebut kan. Ada tak CSR sumbangan-sumbangan lain? Sekarang ni orang nak bantu masa banjir, masa COVID ke, atau juga berikan kupon free kepada Encik Sukri ke, Ustaz Syahrizan ke, atau juga memberikan makan free. Jadi ada tak CSR yang dibuat oleh pihak MACD? Ada Ustaz, sebab aktiviti kemasyarakatan adalah salah satu daripada budaya teras McDonald's, kerana kami committed untuk menyumbang dan memberi impact positif dalam pembangunan dan kebajikan masyarakat setempat lah. Jadi aktiviti masyarakat yang McDonald's buat, kalau saya boleh simpulkan, melalui 3 saluran utama. Pertamanya melalui Badan Amal Ronald McDonald House Charities yang lebih dikenali dengan nama RMAC, di mana kami pertamanya membantu pelajar tiap-tiap akhir tahun dengan bekalan sekolah, pack kembali ke sekolah. Jadi selalunya seramai 20,000 hingga 30,000 pelajar mendapat manfaat daripada program yang kami panggil BTS ni. Bukan BTS Korea tu Ustaz, back to school ya. Back to school setiap tahun. Okay, yang keduanya kami ada Ronald McDonald House di Malaysia. Sekarang ni kami ada 2, satu di HUKM Ceras, yang keduanya di HUSM Kubang Krian Kelantan. InsyaAllah yang ketiga akan kami buka di HKL, di mana rumah ini kami sediakan untuk keluarga yang mempunyai anak-anak yang berpenyakit serius yang perlukan tempat tinggal. Jadi mereka boleh duduk di Ronald McDonald House ni percuma. Sebab kadang-kadang kalau contohnya di HUSM Kubang Krian, ada keluarga-keluarga yang dari jauh macam Gua Musang semua, ada anak yang penyakit seperti kanser ke apa, dia tak ada tempat tinggal, takkan nak duduk rumah saudara lama-lama, jadi dia orang akan duduk di Ronald McDonald House. Okay. Yang ketiganya kami memberi bantuan pembetulan sumbing mulut ya, untuk sampai dia elok lah mulutnya. Yang ketiganya kami ada 35 pusat terapi sensori untuk anak-anak, contohnya anak-anak autism. Jadi kami ada 35 rumah ni untuk anak-anak autism lah. Itu daripada Ronald McDonald House Charity. Yang keduanya melalui restoran ya, di mana setiap restoran akan membuat 2 aktiviti kemasyarakatan setiap bulan. Ya, seperti memberi bantuan pada rumah anak yatim, orang OKU, melawat rumah orang tua dan pusat jagaan orang tua dah macam tu lah. Jadi dalam setahun tu kami mungkin akan buat dalam 7,000 aktiviti kemasyarakatan daripada pihak restoran lah. Dan yang ketiga, daripada program nasional berpusat daripada ibu pejabat. Contohnya sumbangan makanan untuk petugas barisan hadapan, especially COVID ni ya. Jadi kami memberi bantuan dari segi makanan. Keduanya sumbangan makanan untuk pelajar-pelajar universiti yang terkandas di universiti semasa PKP. Yang ketiganya pembangunan anak-anak asnaf, di mana kami bekerjasama dengan Majlis Agama dan Zakat untuk mendekati anak-anak asnaf dan masukkan mereka ke dalam program vocational kami, di mana McDonald's ada akademi vocational. Jadi kami ambil mereka supaya mereka boleh keluar daripada kekompongan kemiskinan. Jadi kami akan belajar mereka, ambil mereka masuk dalam sekolah vocational kami, semua sponsored.
Jadi bila mereka keluar, mereka ada sijil, dan kalau mereka nak terus bersama kami pun boleh, nak keluar sambung pelajaran lain pun boleh. Jadi ini salah satu daripada cara kami membantu masyarakat luar. Itu yang tu kalau nak mohon macam mana? Harus? Boleh mohon kalau masuk website kami, pergi terus dalam program SLDN, Sistem Latihan Dua Nasional. Ya. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada di luar sana, war-warkanlah kalau ada ada saudara kita ke apa jua pun yang anak-anak kita boleh lagi menyambung pengajian di sini, semuanya ditanggung oleh McDonald dia kena bersama kami selama 1.5 tahun lah untuk dapatkan sijil tu. Dia ada 2 bidang sekarang, penyediaan dan servis makanan dan juga barista. Kita ada dua sijil lah sekarang. Okey. Kemudian sikit lagi harus tentang Khairuddin Mama Khalid, Puan, adakah Mama kaki tangan MACD yang non-Muslim juga diberikan latihan halal? Adakah mereka benar faham mengenai konsep halal ini? Macam mana? Yes, semua diberikan latihan halal. Tak kira dia Islam atau tidak Islam, sebab bila dia bekerja di restoran, dia mesti mematuhi keperluan persijilan halal Malaysia. Ya, sebab halal untuk semua kan. Halal itu untuk semua. Ya ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah rezeki yang Allah telah berikan kata kita ni, kata muka bumi ni yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Sama ada Islam ke, orang bukan Islam, kena lihat ya. Sikit soalan daripada Amin ni, banyak pula soalan ni. PM tepi Amin. PM tepi ya. Yang ni saya hanya baca je PM tepi lah depan ni ya. Value halal logo kepada manufacturer adalah market lebih luas dan revenue yang meningkat. Tapi apa value halal logo kepada pembeli atau pengguna pula? Maksudnya dengan membeli produk yang ada logo halal yang sah ni, apa benefit yang akan diperoleh oleh pengguna berbanding beli produk yang tiada logo halal atau ada logo halal yang ada logo halal tapi tak sah. Yang ni kena PM direct lah kepada sebab dia punya soalan cepumah tu kena ni ya. Kemudian saya baca sikit daripada Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Saya beli di drive tu ya. Ni yang sebelum tu. Saya selalu beli di drive thru MACD. Selalu beli chicken MACD lah dan juga bubur MACD untuk anak. Lepas makan burger, jogging. Lepas makan burger, jogging pula. Alhamdulillah ya. Kemudian daripada Hana Mumtazah ni, saya tak berapa makan fast food Ustaz sebab juga serabut halal dan thayyib, kalori tinggi, bukan makanan thayyib. Yang ni juga kita telah bincang baru ni dalam My Halal dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Isunya adalah kita kalau makan ikut dia punya sikit, dia tidak memudaratkan. Yang memudaratkan bila makan banyak. Apa jua pun hidup ni, benda banyak selalunya memudaratkan. Kemudian Ustaz Syahrizan juga sebut kita sebagai pengguna akan rasa lebih tenang dan tidak was-was untuk mendapatkan produk halal. Tenang hati kerana pemakanan halal yang diyakini sah halal. Bukan bermaksud kalau makan tak ada sijil halal tak sah, tapi ada keraguan. Ini juga ditakkidkan lagi oleh Ustaz Syahrizan. Maka carilah yang ada logo halal kan. Kemudian sikit lagi daripada Khairuddin Muhammad Khalid. Saya pernah terlibat di vocational MACD ini untuk kenalikan sesi LPM terbaik usaha MACD. Jadi sebab tu saya sebutkan jadi kepada anak-anak kita, hantarlah yang dilakukan oleh ni. Baik, soalan yang terakhir
daripada Rosalina. Terima kasih Puan Ros dengan penjelasan rantaian makanan halal McD. Anak-anak saya suka McD Bandar Baru Bangi, terbaik. Terbaik. Okey Kak Ros. Terima kasih. Kita dah sampai kepada ni ramai pula yang tanya Kak Ros malam ni. Okey, kesimpulannya ni ya. Apa yang Kak Ros nak sampaikan kepada sahabat-sahabat kita ni. Ni pula ada pula Amin ya. Nanti pihak terpilih Amin. Ataupun Kak Ros jawab yang isu tentang McD. Yang mana tu dia tanya? Ya, dia cuba up sikit nak ni sebab juga Kak Ros boleh jelaskan kepada orang ramai pula ya. Yang sebab tular isu pendapatan McD yang digunakan untuk membantu US dan juga Yahudi ni ya dalam menindas. Mungkin juga peluang untuk Kak Ros memperbetulkan tanggapan ini. Berkenaan dengan Israel tu, kalau ikut McDonald McDonald ke seluruh dunia, memang kami tidak pernah menyokong apa-apa parti politik ataupun negara dalam pergolakan masing-masing lah, sebab kita kan business entity. Jadi kalau nak ikut sumbangan pada Israel ni, kalau puan-puan nak tahu, pemegang saham McDonald terdiri daripada 1.8 juta orang daripada semua negara, daripada berbagai kaum, daripada berbagai agama. Jadi sebagai entiti perniagaan yang mempunyai brand yang amat terkenal, jadi tak mungkin syarikat tersebut akan membuat risiko tersebutlah. Ya. Maknanya kita kata bahawa yang penting sekarang ni kita tak boleh nak samakan McD di Malaysia, McD di UK, McD di US. Operasi McD di Malaysia ni dikawal sebenarnya oleh orang Islam. Jadi kalau tidak ada isu tentang Israel, tak ada isu tentang Yahudi sebagainya kan. Jadi sebagaimana yang Kak Ros sebutkan tadi juga, McD juga keluarkan zakat kan. Keluarkan zakat dan juga memberikan sumbangan kepada orang Islam yang lain. Dan juga sebab itulah juga disebutkan oleh Haji Zamri Cik Mai ni, alhamdulillah saya dapati McD dikunjungi penuh jika tidak PKP dan drive thru pun berpanjang, mungkin berkat khidmat masyarakat dan juga kesungguhan yang dibuat oleh McDonald. Inilah yang kita sebutkan sebagai keberkatan. Banyak sedekah, banyaklah orang akan pergi. Okey. Terima kasih banyak Kak Ros. Dan juga termasuk jugalah kepada sahabat-sahabat yang memberikan komen semuanya, termasuk juga sahabat kita ni Syukri Ibrahim. Nak juga terima kasih Ustaz Amri Halal dan juga Kak Ros McD. Semoga diteruskan usaha dalam pembangunan halal negara ya. Jihad dan juga kita kena support lah ya. Terima kasih banyak Kak Ros atas kesudian Kak Ros bersama dengan kami pada malam ini, dan juga semua sahabat-sahabat Maya kita yang memberikan komen, yang memberikan pandangan. Alhamdulillah kita nakkan cari yang terbaik dan juga saya mohon selagi supaya boleh sharekan link ini kepada mana-mana orang atas penjelasan yang diberikan oleh Kak Ros tadi. Jangan kat semualah, masuklah juga terima kasih banyak kepada Rezwan Has ya. Setiap kali ada program dia akan tanya, dia akan like kita. Alhamdulillah. Semuanya itu adalah keberkatan yang Allah berikan insya-Allah. Yang penting like, share FB Ustaz Amir Halal ini, dan juga termasuk jugalah like, share dan juga subscribe kepada YouTube channel saya Ustaz Amir Halal yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang tak baik adalah kelemahan-kelemahan saya dan juga kami sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.